Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni Sabilul Muhtadin, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dah. Hari ini kita baca lagi bab wuduk. Dalam rukun yang kelima iaitu membasuh kaki ya. Okay, rukun wuduk yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki dah. Sampai dengan mata kaki lah. Kerana firman Allah Ta'ala berbunyi, wa arjulakum ilal ka'bain. Arjulakum ilal ka'bain. Jadi sini ni, Syiah baca wa arjulikum, dia kata sapu kaki dah. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum, dia baca dah. Jadi sapu dah. Sebab tu orang Syiah ni sapu kaki dah. Kita nak tahu Syiah tak, kita perhati. Kata sapu kaki, tak basuh, walaupun tak pakai kasut sepatu, maka dia tu dikira Syiah lah dah. Nak cari dia. Sedangkan tu dhaif ni, dhaif baca warjulikum dia. Sahihnya warjulakum lah dah. Tapi tak apalah, kita sambung balik sini ya. Kalau seorang tidak memiliki mata kaki, hendak diperkirakan letak mata kakinya dengan perhatikan letak mata kaki orang biasa ikut. Biasalah mata kaki dah. Berbeza jika mempunyai mata kaki yang mata kakinya terletak di tempat yang bukan tempat biasa. Seperti mata kakinya berdampingan dengan lutut. Oh, ni pelik. Duduk tepi lutut mata kaki ni. Maka kaki itu dianggap sebagai mata kaki yang wajib dibasuh. Kalau mata kaki sampai ke lutut pun kena basuh sampai ke lutut. Dia kata sini Syekh ni. Tapi kalau tak nampak langsung, kira lebih kurang dah. Payahlah kita kira lebih kurang dah. Bandingannya seperti kepala zakal lelaki yang tidak pada tempatnya yang biasa. Inilah yang dikendaki oleh para fuqaha dengan secara umumnya. Biasanya kena ikut mata kaki juga lah, ikut Syekh ni lah. Sebahagian ulama mengatakan tidak dianggap sebagai mata kaki yang seperti itu. Hanya dianggap mata kaki yang biasa juga. Jadi khilaf lah. Ada setengah kata tak. Kalau salah mata kaki kepala lutut yang tak sedap pakai bawah tu, kena kira biasa lah. Nyanyi kau tu kena basuh panatan lutut lah. Okey, kita kira tu lah. Kira kaedah biasanya, goliknya. Walau mata kaki pelik kepala lutut tak sedap pakai tu lah. Pakai hak biasa dah. Kalau kakinya terputus di bawah mata kaki, maka wajiblah membasuh bahagian masa tertinggal. Dan kalau putus di atas pada mata kaki, maka tidaklah wajib membasuhnya. Yang tinggal hanya sunyak saja, seperti perintah membasuh tangan yang puntung dah. Tangan yang putus gitulah dah. Rupalah kaki dan tangan pun dah. Sekat mana boleh. Kalau ke atas daripada kawasan wajib biasanya, maka wajiblah sekadar sunat saja. Wajib membasuh semua yang ada pada tempat yang wajib dibasuh kaki, seperti bulunya, daging yang tumbuh daripada kaki tersebut. Maksudnya ada ketumbuhan gapa-gapa lebih. Tempat duri yang tidak sampai masuk ke dalam dagingnya. Dah. Jadi kena buai lah duri kalau you tak masuk dalam daging. Lubang yang ada di kaki kena basuh lagi dah. Celah-celah kulit yang pecah. Dan wajib menghilangkan apa yang ada di kulit dan di dalam lubang tadi, seperti lilin, ubat dan lainnya dari segala macam yang dapat menghalangi air sampai ke kulit, seperti perintah membasuh tangan juga serupa dengan tangan. Maksudnya kena sapak kulit kaki ya. Diwajibkan membasuh kaki bagi orang yang tidak memakai sepatu. Pasal pakai sepatu ni, kalau ambil semai dah lepas pakai sepatu, lepas tu dia batal wuduk, nak ambil semai pulak, khuf tu dia tak payah pecah, dia pakai sapu atas khuf. Dah. Khuf tak ni ahli sunnah biasa ni dah. Hak tolehnya hak tak pakai kasut tapi siapa juga dah. Tak kaki biasa pun siapa juga. Ni Syiah lah, karut ni sesat ni. Orang yang memakai khuf tidaklah wajib membasuh kaki. Hanya yang wajib baginya memilih antara membasuh kaki dan menyapu di atas khuf seperti yang terangkan tadi. Boleh pilih. Tapi sebenarnya tu, kalau menyusahkan lebih utama tak payah pecah dah. Rukun yang keenamnya tertib. Rukun wuduk yang keenam ialah tertib. Yang dimaksudkan dengan tertib ialah mengatur semua rukun wuduk yang 4 seperti yang tersebut dalam ayat Quran yang dikemukakan dahulu. Tertib ni ikut muka dulu, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki dia. Jadi kena ikut tertib, tu tertib. Mengikut mazhab kita ni rukun lah. Kalau mazhab lain termasuk mazhab Khawarij lah, terutama sekali tak kata rukun dah. Terbalik pun tak apa dah.
kita ruku ni. Wajib mendahulukan membasuh muka yang berbarengan dengan niat. Baru membasuh tangan. Baru menyapu kepala dan baru membasuh kedua kaki. Jika berbeza dari urutan tersebut, maka wuduknya tidak sah. Tak sah lah, ikut mazhab kita lah. Dalil yang mewajibkan tertib adalah wuduk ialah dari perbuatan Nabi SAW yang mengerjakan wuduk. Dan Nabi SAW tidak mengerjakan wuduk melainkan sesuai dengan urutan yang disebutkan ayat. Ikut hadis Nabi kita tak jumpa lah. Atau ikut turutan ni lah. Sebab itu kita kata kena ikut turutan itu adalah rukun lah. Sebab tak ada jumpa hadis Nabi yang tidak ikut turutan lah. Kalau seandainya tidak diwajibkan tertib, nescaya pernah Nabi SAW melakukan wuduk tanpa tertib. Dia kata ni. Dan lagi Nabi SAW bersabda, ibda'u bima bada Allahu bihi. Artinya mulai dari apa yang dimulai oleh Allah. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Cuma hadis ni cerita pasal haji dah. Tapi tak apalah, kira suruh wuduk pun sama juga. Ikut ayat tu, permulaannya muka dan sebagainya, ikut waktu lah dah. Cuma mazhab lain kata arahan ni tidak wajib. Setengah-setengah kata tu sunat dah. Kita kata, tak apalah, mazhab kita kata wajib lah. Ikut turutan tu kan Nabi suruh dah. Tidak diragukan lagi bahawa yang dimulai oleh Allah dalam ayat wuduk itu menyuruh membasuh muka dua-dua, kemudian tangan, seterusnya sampai akhir wuduk lah. Jika ditanya orang mengapa hadis di atas dapat dijadikan dalil sebagai dalil tertib, padahal hadis itu adalah jawapan dari pertanyaan tentang ibadah sa'i. Masa haji ni masa sa'i dah. Dikala ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW dan dari manakah dimulai sa'i? Apakah dari Safa atau dari Marwah? Ada sahabat tanya gitu lah. Kita nak sa'i ni start daripada Marwah ke Safa atau Safa ke Marwah ke? Start mula start tu dah. Rasulullah menjawab dimulai dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Yang ini dalam firman yang berbunyi, ibda'u ma bada Allah bihi ini, iaitu firman yang berbunyi, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah dari syair tanda-tanda agama Allah. Surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi, kalau ikut ayat sebut Safa dulu baru Marwah. Jadi kena Safa, bukit Safa dululah. Bagi ke Marwah baru sekali. Lepas pergi Marwah ke Safa pula baru sekali lagi. Jadi gitu dah. Dia start dengan Safa dulu, bukan start dengan Marwah. Jawapannya bahawa hadis itu dapat dijadikan dalil dalam mewajibkan tertib kerana lafaz hadis itu umum yang mencakupi apa yang dimulai oleh Allah dalam ayat wuduk. Sekalipun sebab hadis itu khusus kerana terangkan dalam kaedah fiqh bahawa dilihat keumuman lafaz al-umum bil lafaz la bi khusus sebabnya. Bahawa dilihat tu adalah keumuman lafaz bukan tentang khusus sebab. Al-umum bil lafzi wala bi khusus sebabnya. Jadi umum tu lafaz bukannya khususnya sebabnya. Jadi walaupun sebab dalam hadis tu sebut tentang sa'i, tapi ayat Nabi, surah Nabi, ibda'u bima bada Allah bi, mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah tu, umum dah, yang boleh dipakai dengan ayat Quran yang lain. Termasuk ayat Quran yang lain ialah ayat Quran tentang ambil wuduk yang bermula dengan muka dulu dah, ikut tertib lah. Dan juga dipisahkan antara membasuh tangan dan membasuh kaki yang keduanya. Dan senyisnya dengan menyapu kepala yang tidak senyis dengan tangan dan kepala. Masuk biar nampak pisah lah. Ambil air lain lah kita kata dah. Jadi bukan nampak sekaligus dah. Kalau boleh tak pisah-pisah dah nampak dah. Basuh tu biar nampak biar 2-3 kali sungguh kita kata dah. Maka yang seperti ini tentunya mempunyai tujuan, dan tujuannya adalah wajib tertib. Supaya nampak tertib lah. Dan bukan sunat dengan tanda qarinah perintah Nabi SAW di dalam hadis yang tersebut di atas. Dia kata dan bukan sunat dengan tanda perintah Nabi. Tapi dia kata wajib bisa-bisa biar nampak berbeza lah. Biar tidak serentak lah. Biar tidak serentak dah. Kalau 4 orang membasuh seluruh anggota berwuduk yang 4 dari anggota wuduk orang lain dengan cara serentak lah, dan sekalipun dengan paksa, maka terangkatlah hadas yang ada pada mukanya saja. Contohnya orang sakit dah. Orang lain telah ambil semaya dia, ada 4 orang anak kat, sekaligus muka, tangan ke apa, kata jadi muka saja. Jika masih sempat berniat ketika pada permulaan membasuh dan tidak terangkat hadas pada anggota wuduk yang lain kerana tidak tertib. Dah, kali niat muka saja tak ada lah. Pasal walaupun orang basuh sekaligus dah. Tertib tidak terhapus kerana lupa atau kerana dipaksa orang. Sebagaimana semua rukun yang lain dan seperti semua syaratnya yang lain. Terhapus dah.
Cuma dia bincang dia, kalau seorang yang berhadas kecil menyelam ke dalam air. Itu perbincangan dia. Kita bincang sebelum ni macam boleh dah. Kalau seorang yang berhadas kecil menyelam ke dalam air sedikit, kemudian berniat sesudah menenggelamkan mukanya dengan niat wuduk atau dengan niat mengangkat hadas dan nambah. Kendati pun niatnya tersalah, maka sahlah wuduknya dan terangkatlah hadas dari seluruh anggota wuduknya. Sekalipun tidak berhenti dalam air sekadar waktu tertib yang hakiki, kerana tertib takdiri tertib takdiri ini diperkira-kirakan sudah terlaksana dalam waktu yang singkat. Inilah dinukil dan jadi kepegangan. Masalah kalau dia lain ni, dia kata pada dah walaupun serentak tapi niat tu macam tertib. Tertib terkira. Aku ikut tertib ni walaupun sekaligus. Kata dah. Dia kata jadi pula. Tadi orang basuh tak jadi pula dah. Kita kira boleh berlaku lah. Kalau kita anggap macam ikut tertib lah. Tu kalau kita ambil wajib lah mazhab kita. Kalau mazhab lain kata wajib tertib lah. Lagilah tak apa dah. Dia kata air sikit pun boleh nak serentak dah. Rendai air tu. Kolah tak cukup 2 kolah dah. Muka, tangan, habis kaki ke apa sekaligus. Lepas niat wuduk. Lepas tu anggap tertib lah. Padahal tidak tertib dah. Jika jadi tertib dah. Takdiri diperkira-kira saja dah. Jenabah, mandi jenabah pun kita juga dah. Ni turun dia lah kolah yang sikit air dah. Seluruh masuk dah air penuh. Tubuh dia masuk belakang dah. Niat sekali pun. Bangun tu kira cukup lah dah. Sohlah seluruh tu mandi wajib je. Begitu juga niat wuduk pun sah juga dah. Tapi kalau ia berniat sebelum menenggelamkan mukanya, maka tidaklah terangkat hadas, melainkan hadas yang ada pada mukanya saja, kerana air itu menjadi air mustakmal bagi anggota yang selain dari mukanya. Ini jika menyelam ke dalam air sedikit dah. Kalau dalam air sedikit, dia niat sebelum tu dah. Sebelum satu muka dah. Sebelum masuk belakang. Kalau dia masuk dalam air belakang, baru niat. Ikut mazhab kita. Saat ni bicara ni. Lepas tu, dia masuk dalam air baru niat. Ni wuduk ni. Muka, tangan, kaki ke apa ni. Tak kira macam tertib takdiri lah. Pasal-pasal sekaligus padahal dah. Dia kira, sah lah wuduk ni. Ni detail lah dah. Tapi kalau ia menyelam ke dalam air yang banyak, maka terangkatlah hadas dari seluruh anggotanya dan sekalipun jika berniat sebelum menenggelamkan mukanya. Ni kalau air banyak, lebih daripada 2 kolah, tak ada masalah lah. Jika orang yang junub membasuh seluruh badannya, berbaringan dengan niat. Basuh seluruh badannya serentak dengan niat lah. Sekali anggota wuduknya yang tidak dibasuhnya, kemudian ia berhadas, maka tidaklah wajib tertib membasuh anggota wuduknya. Memadai mendahulukan anggota yang mana sahaja dari anggota wuduknya. Kerana terhimpun 2 hadas dan masuklah hadas kecil ke dalam hadas besar, maka adanya hadas kecil seolah-olah tidak ada lagi dah. Kerana itulah tidak wajib meniatkan mengangkat hadas kecil, tapi hanya sunat sahaja agar terlepas dari perselisihan para fuqaha. Kerana ada yang mengatakan bahawa hadas kecil itu tidak masuk ke dalam hadas besar. Mengikut mazhab kita secara umumnya, hadas kecil ni masuk dalam besar. Kalau kita tak niat mandi wajib saja, tak niat wuduk pun automatik terangkatlah hadas kecil itu dah pada niat mandi wajib. Bahkan kita niat mandi sunat pun terangkat juga itulah wuduk tu terangkat juga. Sekali lagi tak payahlah niat nak wuduk lagi dah. Itu kaedah yang biasa dalam mazhab kita, muktamad dalam mazhab kita lah. Lepas tu gitulah dah. Kalau dia mandi tak wajib tertib lah dah. Tak wajib tertib. Ya, kalau dia mandi wajib tak, anggota wuduknya tidak ada basuhnya dah. Dia pakai seluruh badannya dah. Sekali niatnya dah. Lepas tu ikut tertib anggota wuduknya dah. Lepas tu berhadas. Begitulah kata tak. Tapi terhadas, dia berhadas tu sama ada jamuh kemaluan ke ataupun dia ketuk kali dia. Maka dia kata tak wajib ikut terutai pula dari sini Dia ambil lah mana satu dah.
Dia kira berserentak, dia masa tak keluar daripada mandi wajib lagi lah kira dia. Jadi masa dia terkentut ke, terjamah ke malam ke, masa tengah mandi lah. Mandi dia niat molek dah. Rata dah seluruh tubuh dah. Tiba ketung dia. Tapi dia tidak berpisah lagi dengan mandi wajib tu. Dia pun ambil semaya ikut dia, ikut tertib. Maka sah air semaya dia tu. Kan dia kira dalam air mandi dia wajib lagi dah. Dia kira dalam mandi wajib lagi dah. Ni kerap orang tanya ni tak. Kira ketuk kau terjamah ke malam kau dah. Dah, ramai dah nanya dia. Jadi kita kiranya. Kalau dia ambil semaya pun, dia kira tak ambil semaya pun tak apa. Nah, kalau yang ambil semaya pun tak apa, tak ikut tertib, ataupun dia kira mandi lagi dah. Dalam keadaan mandi lagi, tak habis lagi mandi wajib dia. Lepas tu dia perata sikit lebih kurang, ataupun dia ambil yang mandi wajib tu sesat dah pasal yang rata yakin dah, ataupun ambil wajib, ambil semaya dengan tidak rata pun dah. Bukan tidak kata apa, tidak ikut tertib pun kira sah ambil semaya dia. Gitulah faham dah. Jadi kira mudah-mudah lah dah, jangan kira payah dah. Okey. Kalau orang yang junub membasuh seluruh tubuhnya kecuali dua kakinya sahaja yang belum terbasuh lagi dah. Kemudian ia berhadas, hendaklah dibasuhnya kedua kakinya dan hadas besar. Dan hadas dua kakinya dari hadas besar, kemudian dibasuhnya lagi anggota wuduknya masih tertinggal dan hadas kecil dengan tertibnya. Maka madailah dalam membasuh kedua kakinya dari hadas besar tadi, baik pada pertengahan membasuh seluruh anggotanya masih tertinggal atau sendahnya. Gini lah. Dia mandi junub ni. Dah, lepas tu dia basuhlah seluruh tubuh dia, kaki yang tinggal dah, tak ada basuh lagi dah. Tiba ketuk dah, ataupun jamah kalau mereka gapo dah ketuk dah. Jadi dia ni basuhkan kedua kakinya. Dah. Basuh kakinya. Lepas tu baru dah ambil anggota wuduknya hak lain dah. Tak muka, kaki ke apa dah. Ikut terotel lah kaki awal pun tak jadi dah. Tadi pada dah. Dah lepas dia daripada hadas besar dan hadas kecil dah. Dan kira je boleh lah semaya dah. Gitu lebih kurang je tak. Jadi tu wajib ikut terotel dalam bab ni kata dah. Ia tergambar dalam bentuk pertama dan yang kedua dalam wuduk yang tidak terbasuh dua kakinya, padahal kedua kakinya terbuka. Dan tidak ada satu penyakit yang menyebabkan kakinya tidak boleh dibasuh. Kendati pun tidak wajib membasuh kedua kakinya dalam keadaan kedua bentuk di atas. Namun tidak terlepas dari tertib, kerana tertib itu wajib pada anggota yang tertinggal. Demikian terangkan kitab Tuhfah dan Nihayah. Kerana adanya dua bentuk di atas, timbullah teka-teki yang mengatakan bila seorang yang mengambil wuduk yang tidak wajib membasuh kedua kakinya, padahal kedua kakinya terbuka dan tidak ada suatu penyakit yang menyebabkan kakinya tidak boleh dibasuh. Dan kalau seorang ragu dalam membasuh suatu anggota wuduknya sebelum selesai berwuduk, hendaklah dibasuhnya lagi anggota yang belum terbasuh dan anggota yang sudah terbasuh. Dan jika ragu sudah selesai wuduknya, tidaklah merosakkan wuduknya. Jadi kalau waswah yang kata basuh mula lah. Gitu lebih kurang dah. Kalau dia ragu basuh ke tidak, ia rata lah dah. Yang gini selagi penyakit ni cakap maswah dah. Dia kaedah yang pun sebut sana ni. Dan jika ragu sudah selesai wuduknya, tidaklah merosakkan wuduknya dah. Basuh ke tidak ni, kaki kau, tangan kau dah masa ambil wuduk. Ataupun wanda wajib dah. Sudah selesai tu bawa waswah. Kita tak boleh pakai bawa waswah tu. Kena kira rata dah. Dah. Ragu-ragu yang boleh dipakai lagi ketika tengah wuduk. Dia sudah wuduk tu baru mikir, aku rata ke kepala ni, aku rata ke kaki ni, tangan ke gapo, tak ada dah, muka dah. Di masa tu baru timbul ragu, kita jangan ikut buah wasbah tu. Kita jadi kuat lah penyakit wasbah dah. Kira rata dah, boleh dah cara dah. Tu keadaannya. Jika sah wuduknya dah. Okey, seterusnya pasal kedua ni syarat wuduk dah. Ia dimasukkan dengan hakikat syarat ialah ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatihi. Maksudnya barang yang lazim tidak adanya maka tidak ada juga masyrut. Dan tidak lazim dari adanya masyrut, dan tidak lazim tidak adanya kerana dirinya. Pelik juga dah. Kau ubah dah. Maksudnya apabila dia tidak ada lah, kita bahasa mudah, apabila tidak ada maka tidak ada lah. Dia berkaitan dengan dia lah. Macam kita semaya lah. Kita ni tak ada wuduk dah. Syarat semaya ni ada suci daripada ada kecil ada besar dah. Tidak kita semaya tunggik-tunggik pun, tapi kita tak ambil semaya dah.
Macam semaya kita macam tak ada lah. Gitu dah ayat mudahnya ni. Tapi orang ni ayat belik kan dah. Payah kita sikitnya. Gitulah dah. Jadi tidak ada dia, maka tidak adalah yang berkaitan dengan dia. Kalau tidak ada wuduk, tidak adalah berkaitan dengan semaya. Semaya tu berkaitan dengan wuduk tu iaitu semaya. Pakai semaya pun tak ada. Tak jadi semaya dah. Dan dimasukkan dengan syarat wuduk di sini ialah selain dari semua rukun wuduk. Dah. Selain semua keluar daripada rukun, maka tu dipanggil syarat wuduk. Namun bergantung sahnya wuduk dengan adanya syarat. Kalau wuduk syarat tak ada, wuduk ni tak jadi dah. Dan kalau syaratnya tidak ada, maka wuduknya tidak sah dah. Adapun syarat wuduk sama saja dengan syarat mandi wajib. Ada sebelah perkara. Sebelah perkara syarat wuduk. Tak ada syarat ni tak jadi wuduk. Setang mana comel kita ambil wuduk rukun comel setang mana syarat ni tak ada, tak jadi wuduk dia. Cuma mazhab kita ni rukun, niat tu maksudnya rukun dah. Mazhab lain niat tu maksudnya syarat. Kalau baca kitab fiqh mazhab lain, niat tu bukan rukun tapi syarat. Ia maksudnya bab syarat. Jadi tak serentaklah dengan perbuatan. Mazhab kita bubuh rukun, niat ni dalam rukun menyebabkan timbullah kena serentak dengan muka lah. Masa takbiratul ihram tu kena niat lah. Timbul itulah. Kita bubuh dalam rukun, bukan bubuh dalam syarat ni. Tak apalah kita bicara hari ni, kita bicara bab syarat wuduk lah. Tak ni. Pertama, hendaknya air dipergunakan berwuduk adalah air mutlak. Dan tidak sah wuduk dengan air bukan air mutlak atau dengan zat cair selain daripada air. Mesti air mutlak barulah jadi wuduk kita dah. Yang kedua, diyakinkan atau diduga keras bahawa air yang dipakai adalah air mutlak. Kita zon lah, zon duga keras ni bukan 100%, 70% tu kita rasa ni air mutlak dah. Pada dah. Kalau kita tak yakin tak boleh lah. Kita yakin air mutlak, pada dah lah. Ataupun zon. Nampak ni je ni. Dah. Yalah. Dah. Mutlak dia. Maka tu kira boleh dah pakai dah. Tidak sah wuduk seorang dengan air yang tidak diyakini air mutlak. Dia tidak diduga keras ataupun zon keadaan air itu mutlak. Sekalipun kemudian ternyata air itu adalah air mutlak. Tiba-tiba nampak pewarnaan lain dah. Tak yakin dah. Dapat was-was. Tiba-tiba sungguh air mutlak tak boleh lah. Dia kena yakin dulu dah. Ataupun zon 170% dah. Yang ketiga, hendaknya yang mengambil air wuduk itu Islam. Tidak sah wuduk orang yang kafir. Kerana wuduk termasuk ibadah yang memerlukan niat. Dan niat dari orang yang kafir tidak sah wuduknya. Terkecuali dalam mandi wajib. Wanita kitabiah, wanita kafir ni yang berniat dalam mandinya agar halal bagi suaminya yang Islam menyetubuhinya, maka sah niat ni ada. Niat ada. Ni pun timbul lah ada. Mazhab lain ada setengah mazhab kata niat wuduk ke mandi ni tak perlu niat. Mazhab Hanafi ada bicara dah. Sebab apa yang kata tak perlu niat? Sebab benda-benda gini lah dah. Orang kafir, perempuan dah nak bersetubuh dengan suami dia. Iaitu kitabiah lah. Ahli kitab agama Yahudi dan Nasrani. Yang nikah dengan orang Islam, tak lelaki Islam, maka kena mandi wajib juga dia dah. Dia kena mandi lepas haid dia dah. Maka dia kena boleh lah. Niat kes tu timbul boleh niat dah. Ikut mazhab kita lah. Mazhab lain kata setengah tu mazhab Hanafi kata tak perlu niat. Kes ni lah bicara detail bab ni yakin ni. Nak niat gana dah. Tapi kita kira boleh. Kena ni boleh niat lah. Gitu lah. Gitulah dah. Ada lagi bicara dah. Ada lagi tak mengucap dah. Ada ke ramai orang sahabat-sahabat nak masuk Islam tu, dia tak mengucap. Sebelum mengucap lagi dia mandi wajib lah, mandi dah. Lepas mandi barulah dia mengucap. Mandi tu kerana nak masuk Islam dah. Timbul perbahasan dah. Lepas ni lagi bicara tu dah. Kita apa dah situ dah. Yang keempatnya, orang berwuduk hendaknya mencapai usia mumayyiz. Boleh biasa cuma cuci dah. Ialah mumayyiz tu maksudnya apa? Ialah yang telah mampu membezakan yang baik dengan yang buruk. Itu maksud mumayyiz ni. Membezakan yang baik dengan buruk. Dan di antara tandanya bahawa ia dapat makan dan minum sendiri dan bersuci sendiri. Boleh makan, tak makan suak lah. Tak sampai ke apa dah. Padai juga minum sendiri, makan sendiri dah. Beli nasi sepinggan, makan sendiri dah.
Maka tidak sah wuduk anak-anak yang belum mayis. Dah berlaku juga dalam semua ibadah-ibadah yang lain. Dan selain daripada wuduk lah. Jadi semua ibadah semaya, puasa, gapo, kalau dia reti cuma cuci, dia makan sendiri, beri pinggan nasi, dia makan sendiri, barulah sah puasa dia, sah semaya dia lah. Terkecuali wuduk anak-anak yang ingin melaksanakan tawaf. Seperti akan diterai kemudian. Tapi kalau budak kecil, dia bawa anak pergi haji, pergi umrah. Yang budak kecil tu nak tawaf juga, niat pada budak. Budak tu tak kena niat dah. Kita niat ke dia bawa tawaf sekali tu, dia kena ambil sembahyang juga dah. Walaupun tak kira jadi kedak pun dah, kira kena ambil sembahyang juga dah. Ikut mazhab kita lah dah. Yang kelima, tidak merosakkan niatnya ialah dengan tidak memperbuat sesuatu yang akan merosakkan niat. Umpamanya murtad. Tengah-tengah ambil sembahyang tu murtad, batal lah. Ia kata Allah tak wujud kau, ataupun Allah ni zalim kau dah, tuduh Allah ni khianat jahat kau dah. Masalah etis ni dia kalau tak percaya Tuhan tu Tuhan lagi kita kata masalah dia dah. Kalau kita baca tulisan dia kata Tuhan ni jahat, Tuhan ni khianat lah, apa gini, Tuhan ni zalim. Kata tak percaya Tuhan, apa nak mahu ke Tuhan? Sebenarnya masalah dia masalah jiwa dah. Dia mikir pelik sangat. Sebenarnya dia tak percaya juga Tuhan. Kalau dia tak marah Tuhan bapanya dah. Sebenarnya percaya ke Tuhan dah. Cuma dia marah Tuhan tak adil lah kononnya dah. Maka tidak sah wuduk orang yang murtad dan orang yang memutuskan niatnya. Jadi orang murtad tu orang putus tengah-tengah ambil tak sah ambil semaya dah. Nak berhenti tak sah, tak jadi ambil semaya. Tengah-tengah semaya ambil wuduk dia mikir gitu. Jadi macam tak ada semaya lah dah. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Tidak sah wuduk perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Nama akan terangkan kemudian tentang disunatkan mandi dalam rangka melaksanakan haji. Kerana tidak disyaratkan sahnya haji bahawa suci dari haid dan nifasnya. Jadi haid dan nifas ni boleh haji kecuali tawaf je. Tawaf kan tunggu jugalah mana pun dah. Tawaf ifadah ni, tawaf rukun ni boleh tangguh. Tawaf ni sekali sa'i dah, serentak dah. Lepas tawaf sa'i. Jadi dia ni buat melontar jamrah di Aqabah ke di Mina itu dah. Ada perbuatan yang lain tu dah, di wukuf di Arafah sebagainya, tak perlu suci daripada haid dan nifas lah. Tadi dia boleh buat haji-haji lain kecuali tawaf saja dah. Jadi gitu dah perbincangan dia dah. Kalau sebetulnya tawaf ifadah tu dia tulis maya dah, mari haid dan nifas kau. Jadi dia kena tunggu lah. Gitulah keadaan dia tu jahari gitulah. Biasa haid dan nifas masalah lama sikit. Tapi tak sebut janabah dah, mandi junub dah. Mandi junub ni ada bincang boleh ambil asmaya dah. Nabi pernah ambil asmaya sebelum tidur walaupun dia telah setubuh ni ada janabah lah dah. Jadi boleh ambil asmaya. Timbul soal lagi masalah, kita tak bincang dah kitab fikah mazhab kita ni. Ada riwayat sahabat ni dia janabah. Dia lepas tu dia ambil semaya duduk dalam masjid dah. Ada bincang dah. Ada hadis dah. Tapi tidak dibincangkan pasal dia ada perbincangan meringankan hadas. Meringankan hadas nak. Dan ada kalau dia sekolah tapis setengah-setengahnya bincang lah. Setengah-setengah tak bincang, suruh tak klik lah gitu dah. Itu budak tapi perempuan ni haid dah. Dia nak ngapa Quran dah. Gan kira dah. Ada kalau ikut asal kita ni ambil semai taman tak jadi bagai lah. Sebab ada hada besar dah, tak jadi hada kecil. Tapi ada masalah lain ke apa tu, dia bincang dah. Dia kata boleh ambil air semaya nak baca Quran untuk perempuan haid. Dah. Sebabnya dia tu meringankan hadas. Macam tadi dah meringankan hadas duduk dalam masjid dia. Ada sahabat ni. Okey, dia janabah nak duduk dalam masjid, yang ambil asmaya saja, tak mandi wajib lagi, dia ambil asmaya duduk dalam masjid lagi dah. Tak apalah, benda tu jaga bincang lah. Kalau sebut dia tak ada bincang mana kalau ustaz-ustaz biasa hang ngajar mazhab Syafi'i lah. Tapi kalau kita ngajar pak mazhab dia ada bincang dah. Yang ketujuh, tidak ada pada anggota wuduknya sesuatu yang dapat mengubahkan air sehingga air yang dipakainya berubah seperti pupuk, maka tidak sah wuduk orang yang ada pada anggotanya benda yang seperti itu. Ginilah kapur benda yang
menghalal wuduk dah. Ataupun mengubah air dah. Anggota wuduk ni dia kena air sampai air tu jadi najis ke? Dah. Ataupun jadi air musta'mal ke apa gitulah. Ataupun air pertama air bukan air mutlak lah dah. Air panggil air telah berubah nama dia dah. Air suci tapi tidak menyucikan. Air najis sekal lah dah. Ya ke-8 kena buai dulu lah benda-benda najis ni, biar kalau air cucur di atas ada masalah. Hak ni masalah, hak ni selai lah. Hak ni selai ni tak ada masalah ni. Ya ke-8 niatnya tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak sah wuduk. Orang yang mengaitkan niatnya dengan sesuatu yang umpamanya katanya sengaja akan berwuduk insya-Allah. Kalau dikendaki oleh Allah. Terkecuali kalau kata itu dicantumkan hanya untuk mengambil berkah. Ni bicin. Hak biasa bicin ni saya beriman insya-Allah. Ada kitab mazhab, ada kitab akidah bicin. Ada bah macam-macam lah. Ada kata tak boleh, jadi ada kata boleh ke apa gitulah. Tapi sebut sini ni kalau dia sebut tu insya-Allah bukan dengan maksud waswah. Dan insya-Allah tu dengan maksud ambil berkah tak ada masalah. Masalah ni dia jadi macam tak yakin, tidak muktamad lah, tidak jazam putus ni. Dia hanya seolah buat ni ambil semaya ke tak, ambil semaya ke tak ni. Kalau gitu tak boleh lah jadi macam waswah. Menyakit pak kita setengah tu sebut insya-Allah tu untuk tipu dah. Janji insya-Allah, maksudnya tak sebut benar. Tu tipu. Tak boleh guna insya-Allah sepatutnya dah. Insya-Allah ni takut terhalal dah. Bukan tak sebut terus, niat tak sebut terus. Tak boleh lah tipu dah. Okey, 9. Tidak ada pada anggota wuduknya sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit seperti lilin, getah, kapur, minyak yang beku, daki yang ada dalam kuku atau yang seumpamanya itu yang menghalangi air sampainya air dah. Tapi kalau dia masuk dalam kulit dia dah, ada benda-benda ni pen kau gapo masuk dalam kulit, kita jamuh tu tidak dalam berasa apa? Berasa sekat. Kita berasa macam benda atas kulit dah. Dia masuk pada dalam kulit lah kira dia. Masuk dalam kulit ni tak apalah. Pen ke gapo. Atau benda tulis, benda yang dakwah tu sampai kita rasa jamuh tu tidak berasa keping atas kulit, maka tu tidak menghalangi air, boleh dah. Ataupun inai ke gapo ni masuk dalam kulit belakang dah. Begitu juga minyak rambut setengah terking anggaplah dia kalau dia tu tebal atau tutup kulit barulah atau tutup rambut barulah tu. Kalau tidak gak dia kira boleh meresap dalam kulit tak apalah nah. Benda yang meresap dalam kulit dalam rambut ke apa kira tidaklah tidaklah menghalang air dah. Berbeza dengan peluh yang beku yang melekat di tubuh. Kerana dianggapnya sebagai bahagian tubuh lagi dah. Peluh jari dengarlah, tapi kalau benda tu daripada tubuh peluh ke apa jadi tokoh ke kana dia benda tu dia kira tubuh lagi, dia tidak kira menghalang air. Kerana itu dianggap batal orang yang menyentuh peluh beku yang ada di tubuh wanitanya hal nikah. Ni bicara sangat dah. Peluh beku dah. Bicara lagi peluh beku yang ada pada wanita batal semaya kata dah. Okey, yang ke-10-nya, mengetahui cara berwuduk seperti tidak diyakininya yang fardu itu sunat, maka tidak sah wuduk orang yang meyakini semua perbuatan wuduk itu sunat atau sebahagian yang fardu itu sunat. Jadi dia kena tahu benda rukun ke apa dah. Kalau tak tahu, dia jadi tak sah wuduk dia. Dia tak ikut syarat. Dia kena tahu mana fardu, mana rukun, mananya sunat dah. Jadi kena tahulah ni rukun dah. Muka, niat pertama, 2 muka, 3 tangan, kepala, kelima kaki, kenanya tertib dah. Kena tahu tu barulah sah mai ikut mazhab kita lah. Jika diyakini semua perbuatan wuduk itu fardu atau diyakini bahawa sebahagiannya fardu dan sebahagiannya sunat dengan tidak dapat membezakan kedua-duanya atau dapat membezakan keduanya tapi tidak diyakini yang fardu itu sunat, hanya diyakini yang fardu itu juga fardu, maka sahlah wuduknya dalam 3 masalah di atas. Pula dah. Tapi kalau dia kata dia kena lah, dia teka fardu tu kena dah. Tapi lebih fardu tu lebih pada benda lain pun dia anggap fardu lain dah. Contohnya yang anggap sapu telinga tu fardu ataupun yang anggap koma tu fardu dah. Lain tu dia waswah dah. Jadi setiap molek itu teka tu betul lah. Itu teka tu fardu tu lebih hak sikit daripada hak sunat, maka sahlah wuduknya dah.
Dia kira gini lah. Syarat-syarat ni kalau detail sangat jadi wasbah kok. Dia macam setengah lah. Setengah kata tak sah semaya kalau tak ingat 13 rukun semaya dah. Sebenarnya tidak sampai tahap tu. Tahu lebih kurang je dah. Tahu lebih kurang lepas tak ingat. Mana rukun kau apa tak boleh sebut dah. Ada setengah tu dia nak beri sedekah kau ke. Tapi dia tanya tak. Sebut niat semaya. Sebut rukun semaya dah. Tak perlu. Benda ni benda yang kita kata. Benda kadang-kadang kita ngaji kita tak boleh sebut semula tu ingat dah. Tapi benda tu kita tahu lebih kurang dah. Padahal sah lah maya kita. Begitu juga wuduk ni dia. Tahu lebih kurang ya. Sah lah dah. Benda ni tidak sah nak menyusahkan dah. Jangan kita mengaji fiqh ni sampai jadi waswah. Tu bukan fiqh tu jadi waswah tu jadi koh jahil benar. Kita dah ngaji fiqh ni jadi koh tenang kita, koh relax kita. Kita tak berasa payah. Tidak jadi waswah. Oh fakih sungguh dah. Dia jadi koh waswah ngaji fiqh. Tu bukan fiqh tu dah. Dia tidak mengaji fiqh molek dah. Tidak ikut dalil molek ia akan jadi waswah dah. Begitu juga sini dah. Sepatutnya tak jadi lagi waswah dah. Lebih kurang kita tahu ngaji yak bodoh dah. Tak ingat. Tak boleh nak sebut pula dah. Rukun wuduk dah. Tapi kita rasa rasa mesti buat rasa dah. Jadi boleh lah pakai dah. Yang ke-11 mengalirkan air ke anggota yang dibasuh hingga sampai basuh dah. Sehingga sampai basuh. Maka tidaklah sah wuduk orang yang tidak mengalirkan air pada anggotanya yang dibasuh. Seperti hanya dengan menyapunya tanpa mengalirkan air. Tak boleh. Benda hak basuh kena mengalirkan air. Sapunya kepala je sapu dah. Hak lain tu kena basuh. Kena mengalirkan air dah. Kalau mazhab lain berat lagi. Maliki ke kena gosok dah. Basuh ni sekadar gosok. Bukan sekadar mengalirkan air, berat lagi lah. Tapi kita kira mengalirkan air tu. Olah kaki kau, olah tangan ni tak gosok pun. Kira basuh dah lah. Kira basuh dah. Alhamdulillah tak mudah lah sikit. Jadi kita olah tu tak payah gosok pun. Kira mengalirkan air dah tak apa dah. Allah tangan bawah pahit kat tak gonyah. Pakai lalu gitu pun kira basuh lah tu dah. Ataupun kaki lalu air nak kan basuh muka pun ambil air kena muka jatuh air mengalir dah tu dah. Tak payah gosok pun tak apa dah. Tapi molek basuh lah sunat. Molek lah kita gosok-gosok anggota wuduk supaya lebih rata molek, lebih suci molek tu sunat dah. Menyelejari sunat. Inilah 11 perkara syarat wuduk bagi orang yang sihat. Tapi orang yang selalu berhadas kerana menderita penyakit keluar air kecing terus-menerus salasul baul lah. Penyakit kecing tok berhenti ni. Atau mustahadah, darah tok berhenti, darah penyakit. Bukan darah hik ni. Tapi darah penyakit yang tak berhenti. Maka ditambah lagi dengan 7 syarat lagi. Tapi orang yang ada penyakit ni kena tambah 7 syarat lagi barulah jadi baru cukup syarat dia. Ambil wuduk. Pertama, tak masuk waktu solat. Orang salasul baul hak kecing tak berhenti atau istihadah ni, orang darah tak berhenti, jangan tak boleh ambil asmaya sebelum masuk waktu. Mengikut mazhab kita lah dah. Jadi kena masuk waktu solat dulu barulah yang ambil asmaya baru boleh semaya dah. Dan syarat lagi lah tambah 11 syarat lagi hak tadi ni. Yang keduanya diduga sudah masuk waktu solat. Maksudnya tak yakin molek pun duga zon dia besar dah. Ni masuk dah waktu solat dah. Walaupun tak tahu yang tepat, maka tu dikira macam yakin dah. Boleh dah ambil semaya dah. Yang tiga mendahulukan istinja dan wuduk. Jadi dia kena cuci kecing gapo dulu, lepas tu ikatkan gapo jenis pakai pampers ke orang pakai model lah orang tina ke tak. Lepas tu baru ambil semaya lah. Lepas suci istinja basuh gapo, istinja dulu. Lepas tu baru wuduk. Tapi kalau orang bukan salah sebau ke gapo ni, lepas kecing sudah tubik habis dah lah. Lepas tu ambil semaya dulu. Lepas tu baru basuh kemaluan dia gapo boleh lah. Pasal dia tidak syaratnya suci daripada tidak syarat suci daripada najis, ambil asmanya tak ada. Kita bincang sebelah kau mana suci daripada najis ni. Tapi untuk orang yang istihadah ataupun salasul baul ni, kecing tak berhenti ni, dia kena istinja dulu dia. Istinja sudah dulu. Lepas tu balut ke gapo pakai pampers dia, lepas tu baru ambil wuduk dia. Gitulah lebih kurang dah. Yang keempatnya mendahulukan melihara diri dari najis yang terus keluar dah. Jadi kena itulah. Maksudnya ikat lah dah. Kalau pakai tisu ke apa ikat lebih kurang tak bertubik. Nyecek lah tak boleh beleceh tubik dah. Darah tak boleh beleceh pakai model ke apa dah dah. Yang kelimanya syarat sebelum ambil wuduk ni dah mendahulukan melihara diri. Okey. Yang kelimanya bersambung antara melakukan istinja dan melihara keluar najisnya.
Jadi dia lepas dia istinja sudah, lepas tu dia balut ke ataupun pakai pampers hotel istihadah ni. Dah. Lepas tu dia kena buat selalu lah. Lepas istinja terus balut. Maksudnya tubik air kecil ke apa banyak dulu baru nak jaga dak. Lepas istinja terus balut lah. Maksudnya lah lepas tu terus pakai model lah. Lepas tu barulah terus ambil semaya. Gitulah maksudnya. Yang keenamnya bersambung antara kedua perbuatan tadi dengan wuduk. Maksudnya benda istinja, lepas tu balut ke baru model tu, lepas tu ambil semaya dah, ambil wuduk dah. Tak boleh tangguh lah. Tu untuk orang salah sebau dengan istihadah. Yang ketujuhnya bersambung antara perbuatan wuduk dengan solat. Jadi dia lepas ambil wuduk tu kena semaya lalu, tak boleh tangguh-tangguh dah. Mengikut mazhab kita lah dah. Itu masalah ini tidak bincang detail ni, menyusahkan. Lebih kurang lah dah. Dia memang setengah tu tak syarat sampai tahap ni lah gitu lah. Tapi kita ni berhati-hati, tertik lah mazhab kita ni. Dia jaga benda gini lah. Kita jaga lagi molek lah. Okay, inilah 7 syarat, dan kalau dijumlahkan dengan yang sebelah tadi lah, kena tambah sebelah kita bincang sebenarnya ni. Jadi 18 syarat bagi orang hak nyakit salah serbai, kecing tak berhenti ni. Ataupun orang istihadah, mustahadah. Itu orang istihadah, orang ada otino yang ada penyakit darah keluar tak berhenti dah. Wallahu alam, setakat tu saja kali dah. Pasal kita nak bincang pasal sunat wuduk ni panjang lagi sunat wuduk ni. Sunat wuduk ni banyak, panjang dah. Wallahu alam, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.